Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazirah Qurratu Aini binti Muhammad Hazri, nombor matrik 1200780. Pada kesempatan kali ini, kumpulan 10 dari KMB akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Nilai Etika Pelbagai Peradaban iaitu Islam, Cina, India dan Melayu sebagai elemen penyatuan kesepaduan nasional. Seterusnya, tujuan kami menyelesaikan tugasan berkumpulan ini adalah untuk mengetahui objektif pertama kami iaitu mengenal pasti nilai etika peradaban Islam yang boleh menyumbang kepada kesepaduan nasional. Yang kedua, mengenal pasti nilai etika peradaban Cina yang juga boleh menyumbang kepada kesepaduan nasional. Yang terakhir ialah mengenal pasti nilai etika peradaban India yang juga boleh menyumbang kepada kesepaduan nasional. Pengenalan. Etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang bererti perangai atau kepribadian. Ia juga adalah suatu dasar akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga pula, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan. Ia juga melibatkan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun pula, perpaduan bermaksud penyatuan dan darjah serta penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Kesepaduan pula ialah sesuatu perkara yang ingin dicapai melalui perpaduan. Selain itu, mereka juga mempraktikkan Pancasila iaitu ajaran moral dasar agama Buddha yang bermaksud 5 nilai moral. Yang mana agama mereka ini menyatakan bahawa bagi barang siapa yang mentaati, mematuhi segala lima nilai moral ni, mereka akan mendapat dharma ataupun pangkat tertinggi dalam agama mereka. Jadi masyarakat India juga mengaplikasikan prinsip Yamas dan Niyamas, iaitu menerangkan mengenai cara hidup yang baik dan peraturan etika yang terdapat dalam Hinduism dan yoga. Sekian daripada saya, itu sahaja mengenai konsep skop kajian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Amsyah Hilman bin Nur Azam Effendi dan pada hari ini saya akan menerangkan mengenai skop kajian kami. Jadi kajian kami ini memfokuskan mengenai nilai etika peradaban Melayu dan Islam, peradaban Cina dan juga peradaban India yang menjadi nilai elemen penyatu kesepaduan nasional. Untuk peradaban Melayu, nilai yang dipraktikkan oleh masyarakat Melayu ini adalah sinonim dengan prinsip yang dilaksanakan dalam agama Islam. Hal ini disebabkan oleh para pedagang yang muncul di tanah Melaka. Mereka bukan sahaja pedagang, tapi mereka menyebarkan agama Islam. Oleh itu, agama Islam ni menjadi sebagai pesat di tanah Melaka dan akhirnya menjadi satu imej negara kita yang menjadi negara Islam pada hari ini. Jadi antara prinsip ataupun nilai yang dipraktikkan oleh agama Islam yang menjadi amalan ataupun prinsip etika yang juga dilaksanakan oleh masyarakat Melayu adalah ilmu akhlak yang memaparkan kelakuan terpuji dalam diri seseorang, keharmonian dalam agama Islam yang menerangkan bahawa agama Islam ini sangat mementingkan persefahaman dan toleransi antara masyarakat, tetapi membenci peperangan dan juga pemusuhan antara satu sama lain. Dan yang ketiga iaitu sebuah agama keadilan. Islam ini sangat mementingkan kesejahteraan masyarakat tu tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya. Bagi peradaban Cina pula, hasil kajian menunjukkan bahawa nilai dan prinsip moral mereka ni telah dibentuk oleh para cendekiawan Cina. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dan peperangan yang sering berlaku dalam masyarakat mereka. Oleh itu, ahli-ahli falsafah Cina ni telah mewujudkan dua konsep falsafah yang berkesan, iaitu Confucianism dan Taoism
yang menjadi garis panduan dalam penggunaan prinsip moral yang berkesan. Okey. Untuk masyarakat India pula, antara elemen yang mereka wujudkan adalah dengan mengamalkan falsafah Jalan Mulia 88 warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Amsyar Hilman bin Nur Azam Effendi dan pada hari ini saya akan menerangkan mengenai skop kajian kami. Jadi kajian kami ini memfokuskan mengenai nilai etika peradaban Melayu dan Islam, peradaban Cina dan juga peradaban India yang menjadi nilai elemen penyatu kesepaduan nasional. Okey, untuk peradaban Melayu, nilai yang dipraktikkan oleh masyarakat Melayu ini adalah sinonim dengan prinsip yang dilaksanakan dalam agama Islam. Hal ini disebabkan oleh para pedagang yang muncul di Tanah Melaka. Mereka bukan sahaja pedagang, tapi mereka menyebarkan agama Islam. Oleh itu, agama Islam ni menjadi semakin pesat di Tanah Melaka dan akhirnya menjadi satu imej negara kita yang menjadi negara Islam pada hari ini. Okey, jadi antara prinsip ataupun nilai yang dipraktikkan oleh agama Islam yang menjadi amalan ataupun prinsip etika yang juga dilaksanakan oleh masyarakat Melayu adalah ilmu akhlak yang memaparkan kelakuan terpuji dalam diri seseorang, keharmonian dalam agama Islam yang menerangkan bahawa agama Islam ini sangat mementingkan persefahaman dan toleransi antara masyarakat, tetapi membenci peperangan dan juga pemusuhan antara satu sama lain. Dan yang ketiga iaitu sebuah agama keadilan. Islam ini sangat mementingkan kesejahteraan masyarakat tu tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan sebagainya. Okey, bagi peradaban Cina pula, hasil kajian menunjukkan bahawa nilai dan prinsip moral mereka ni telah dibentuk oleh para cendekiawan Cina. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dan peperangan yang sering berlaku dalam masyarakat mereka. Oleh itu, ahli-ahli falsafah Cina ni telah mewujudkan dua konsep falsafah yang berkesan, iaitu Confucianism dan Taoism yang menjadi garis panduan dalam penggunaan prinsip moral yang berkesan. Okey. Untuk masyarakat India pula, antara elemen yang mereka wujudkan adalah dengan mengamalkan falsafah Jalan Mulia 88. Selain itu, mereka juga mempraktikkan Pancasila, iaitu ajaran moral dasar agama Buddha yang bermaksud 5 nilai moral. Yang mana agama mereka ini menyatakan bahawa bagi barang siapa yang mentaati, mematuhi segala lima nilai moral ni, mereka akan mendapat dharma ataupun pangkat tertinggi dalam agama mereka. So jadi masyarakat India juga mengaplikasikan prinsip Yamas dan Niyamas, iaitu menerangkan mengenai cara hidup yang baik dan peraturan etika yang terdapat dalam Hinduism dan yoga. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Nabila binti Abdullah Elais Abdul Rahman, nombor matrik 1200783. Berdasarkan kajian literatur, etika didefinisikan sebagai satu ilmu dalam menyelidik perlakuan antara baik dan buruk dengan memerhatikan tingkah laku manusia dengan menggunakan akal fikiran. Tujuan etika adalah untuk menentukan ciri-ciri yang membezakan antara yang baik atau yang buruk. Dua aspek utama yang menentukan etika ialah perasaan dan kepercayaan. Metodologi kajian ialah analisis, teori dan sistematik. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan cara yang betul untuk menjawab permasalahan kajian. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian keperpustakaan, yang mana menggunakan analisis data dan maklumat berdasarkan jurnal dan buku bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazir Mubin, ingin membentangkan tentang nilai etika peradaban Islam yang menyumbang pada elemen penyatuan kesepaduan nasional di dalam Malaysia. Pertama adalah Islam telah mengajar ilmu akhlak, iaitu akhlak ni berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud berkhuluq, dan juga yang maksudnya iaitu perilaku seseorang. Dan dari segi istilah, berdasarkan Imam Nawawi, iaitu satu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Yang kedua adalah keharmonian dalam Islam. Islam juga mengajar kita untuk saling
bermuafakat antara satu sama lain. Dengan itu kita akan dapat mengikatkan saling menghormati antara satu sama lain jika terdapat keharmonian. Islam juga mengajar berbagai-bagai ilmu tentang merapatkan hubungan keharmonian antara satu sama lain, iaitu ilmu ta'aruf, iaitu saling berkenalan, ilmu tafahum, saling memahami, ilmu ta'awun, saling bekerjasama, ilmu ukhuwah, iaitu persaudaraan, ilmu mahabbah, iaitu ilmu kasih sayang, dan ilmu tadamun, saling menjamin. Nama saya Rafika binti Rozali, nombor matrik 1202-807. Saya akan membentangkan tajuk bab 2, iaitu mengenal pasti nilai etika dalam peradaban Cina sebagai elemen penyatuan kesepakaduan nasional. Menurut kajian, nilai etika dalam peradaban Cina kebanyakannya dipengaruhi oleh falsafah-falsafah Cina terdahulu seperti falsafah Konfusianisme, falsafah Taoisme, falsafah Buddhisme dan banyak lagi. Falsafah ini mula wujud apabila berlakunya peningkatan masalah sosial pada zaman Chun Qiu dan juga zaman Chan Ko. Masyarakat Cina tidak hanya berpegang kepada satu falsafah sahaja, tetapi mereka bebas untuk memilih mengikut kesesuaian keadaan dan hak kepentingan masing-masing. Tetapi dengan syarat mestilah menjurus kepada kebaikan dan keharmonian sejagat. Antara falsafah yang banyak menyumbang kepada nilai etika dalam peradaban Cina adalah falsafah Konfusianisme. Falsafah Konfusianisme telah diasaskan oleh Konfusius. Terdapat beberapa konsep nilai moral yang boleh dijadikan nilai universal ditekankan dalam ajaran Konfusius, dan antara yang utama adalah konsep Ren dan konsep Li. Konsep Ren mengajarkan tentang nilai kasih sayang dan berperi kemanusiaan sesama manusia, manakala konsep Li mengajarkan tentang nilai kesusilaan dan kesopanan dalam tingkah laku atau percakapan. Kedua-dua konsep ini mengajarkan tentang nilai etika yang wajar diterapkan dalam diri setiap manusia, bahkan boleh diikuti oleh peradaban-peradaban lain. Terdapat juga konsep 5 hubungan, iaitu hubungan antara suami dan isteri, ibu bapa dan anak, adik-beradik, pemerintah dan rakyat, dan sesama kawan-kawan. Konsep ini bertujuan untuk memberitahu kita bahawa hubungan sesama manusia yang perlulah dijaga agar dapat menjamin keseimbangan sosial dalam masyarakat. Selain Konfusianisme, falsafah Taoisme juga banyak mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Cina. Falsafah ini diasaskan oleh Lao Tzu pada abad 6 sebelum Masihi. Anak muridnya iaitu Chungzu juga turut menyumbang kepada perkembangan ideologi dalam falsafah Taoisme ini. Asas dalam ajaran Taoisme adalah berkaitan dengan kesederhanaan dalam hidup. Konsep utama dalam falsafah Taoisme adalah konsep Tao yang bermaksud jalan. Intipati yang dibawakan oleh konsep Tao ini adalah orang kaya tidak digalakkan untuk hidup mewah. Orang pandai pula merasa dirinya bodoh agar dapat berkembang kepada kepandaian yang lebih lagi, dan orang yang merendahkan diri akan disanjung tinggi. Dalam erti kata mudah, konsep ini mengajarkan kepada masyarakat Cina untuk tidak hidup secara berlebihan dan sentiasa merendah diri, kerana setiap kelebihan yang dimiliki sekarang tidak akan kekal selamanya. Mengikut kepercayaan ini, segalanya akan kembali kepada Tao. Selain itu, konsep Wu Wei juga dianggap penting dalam falsafah Taoisme. Konsep Wu Wei serang diterjemahkan sebagai tidak melakukan atau tidak bertindak. Dalam falsafah Taoisme, perkara tersebut merujuk kepada keadaan fikiran dan hati seseorang yang santai dan bertenang dalam mengikut aliran alam. Secara ringkasnya, konsep ini menyuruh kita untuk mengawal emosi dengan mengasingkan diri dan tidak berbuat apa-apa jika kita berasa tertekan, serabut atau marah. Konsep ini mengatakan bahawa mengawal emosi adalah penting untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian sesebuah masyarakat, kerana apabila emosi dapat dikawal, kita akan dapat berfikir dan bertindak dengan lebih rasional dan waras tanpa mengikut hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzat Syazwani binti Z1 Hairi, nombor matrik 1200782. Hari ini saya akan membentangkan tentang
nilai etika peradaban masyarakat India dalam menyumbang kepada kesepaduan nasional. Dalam masyarakat India, matlamat hidup mereka adalah untuk mencapai satu tahap yang dinamakan nirwana. Tetapi untuk mencapai tahap nirwana tersebut, mereka haruslah melepasi satu tahap yang dinamakan 4 kebenaran mulia. Dan untuk melepasi 4 kebenaran mulia, mereka harus melepasi dahulu satu tahap yang dinamakan jalan mulia 8 lapis. Di dalam tahap jalan mulia 8 lapis ini ditekankan 3 perkara yang penting, iaitu akhlak atau sila, perkembangan mental atau samadhi dan kebijaksanaan atau panam. Di dalam sila ditekankan tentang pertuturan yang baik, perbuatan yang betul dan pekerjaan yang betul. Di dalam samadhi pula ditekankan tentang usaha yang betul, kesedaran yang betul dan penumpuan yang betul. Akhir sekali, dalam panah pula ditekankan tentang pemahaman yang betul dan pemikiran yang betul. Perkara-perkara yang ditekankan di dalam tahap jalan mulia 8 lapis ini mempunyai persamaan dengan apa yang dianjurkan dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahawa setiap agama menggalakkan penganut-penganutnya untuk melakukan perkara-perkara yang baik supaya dapat hidup dalam keadaan harmoni dan membina kesepaduan nasional yang unggul. Untuk masyarakat India yang ingin mencapai 2 tahap yang saya katakan tadi, maka asas moral atau Pancasila haruskah diberikan perhatian. Terdapat 5 perkara yang dibincangkan dalam Pancasila, iaitu dilarang membunuh, bersikap jujur, tidak berzina, tidak memfitnah orang lain, tidak makan atau minum benda yang memabukkan. Di dalam agama Buddha juga turut mempunyai prinsip moral yang diamalkan oleh penganutnya. Ia adalah yamas dan niyamas. Yamas adalah prinsip moral yang perlu ada dalam diri individu itu sendiri. Dalam yamas terdapat sifat amanah atau satya, fikiran betul dan ikhlas atau ahimasi, murah hati atau aparigraha, jujur dan tidak menghasut atau astia, dan mulia rohani dan jasmani atau brahmacharya. Niyamas pula adalah sifat yang harus dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat. Perkara yang terdapat dalam niyamas adalah bersikap baik atau saucha, sabar dan bantu-membantu atau tepaha, ikhlas dan dermawan atau iswariya paranida, berdisiplin dan berilmu atau swadaya, dan puas hati dan hormat menghormati atau santosha. Itu sahaja dari kami kumpulan 10 KMB. Sekian, terima kasih.